Allahumma fakir fiddin. Alhamdulillah, kita Ustaz masuk. Saya buka majlis ni dengan doa. Saya hantar sikit pembukaan majlis. Bila Ustaz masuk nanti, kita teruskan Ustaz masuk terus dalam jalan. So dengan itu, kita tunggu Ustaz masuk dan kita mulakan terus kuliah kita, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mas. Assalamualaikum Syida. Waalaikumsalam Kak Tun. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah Tuhan je. Alhamdulillah. Saya ke IJN ni, dengar daripada IJN. Oh, Masya Allah. Kemungkinan ada kejap keluar masuk lah ya. Okey, tak apa. Janji ada je insyaAllah. Tak ada masalah. Itulah. Maknanya ada time keluar, ada time masuk sebab yalah kalau tengah berurusan kena tutup lah kan. Ya, tak apa. Selagi Zoom tak Okay, penuh. itu je lah nak beritahu. Kadang takutkan mak kata kenapa pula Kak Tun ni tiba-tiba keluar. Kejap masuk balik. Keluar. Terima kasih Kak Tun. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Tun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu untuk kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu. Semoga Allah memberikan kita keberkatan, Allah memberikan kepada kita rahmatnya, Allah menurunkan ketenangan, Allah melapangkan dada-dada kita, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan
mengulangi semula dan juga memperincikan ayat yang ke-9 di dalam surah Al-Mu'minun. Ayat yang ke-9 suratul Mu'minun merupakan ayat yang menunjukkan sifat dan ciri orang yang beriman, ciri yang ke-6 bagi ciri orang yang beriman. Kita terus kepada ayat nombor 9 untuk nota yang ada diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat ayat 9 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum 'an salat walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Salat kita tengok ayat nombor 9. Tuan-tuan nampak tak nota yang saya paparkan? Nampak. Okey. Ayat suara saya jelas ya? Jelas. Okey. Ayat nombor 9 ini, okey, Allah Taala menyebutkan kepada kita walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Okey. Allah mengatakan walladzina dan mereka, jadi kena tambah perkataan dan. Kalau dalam nota tu tidak ada perkataan dan, kena tambah perkataan dan. Dan mereka yang ala salawatihim, yang ke atas solat mereka, yuhafizun, sentiasa memelihara. Kalau kita terjemah secara kalimah by kalimah, kita akan jumpa perkataan solat mereka, baru kita jumpa perkataan sentiasa memelihara. Tetapi terjemahan kita, dia terjemahkan bukan mengikut perkata, bukan ikut kalimah, satu kalimah by satu kalimah, tapi diterjemahkan mengikut kepada makna. Dia terjemah mengikut terjemahan ayat lah. Jadi walladzina hum ala salawatihim yuhafizun bermakna dan mereka yang sentiasa memelihara, menjaga solat mereka. Kita telah sebut pada minggu lepas, kena perhatikan perkataan salawatihim. Salawatihim bermakna solat mereka. Kalau maksud solat mereka membawa maksud bukanlah hanya menjaga satu solat, dua solat, tetapi banyak solat. Seperti mana yang diulas oleh Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, muka surat nombor 4 atas sekali, yang mana disebutkan penggunaan bentuk jama', plural, bilangan banyak, bagi solawatihim, solat mereka, mengisyaratkan bahawa mereka benar-benar memperhatikan dan memelihara semua solat, bukan hanya solat-solat yang tertentu. Jadi ciri yang keenam, jika kita benar-benar nak menjadi manusia yang beriman kepada Allah, nak menjadi manusia yang boleh mendapat kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kena mengambil perhatian terhadap semua solat, bukanlah hanya satu solat. Lepas tu pula perkataan yuhafizun, apa makna yuhafizun? Memelihara. Apa makna memelihara? Okay, yuhafizun dia merujuk kepada perbuatan sentiasa. Jadi kita kena
konsisten. Kita kena istiqamah. Kita kena sentiasa memelihara solat kita semua. Apakah maksud yuhafidun memelihara? Seperti mana yang kita telah nukilkan minggu lepas, kita telah membaca ulatan Ibnu Kathir. Okey, Al-Imam Ibnu Kathir dia kata maksud memelihara solat itu maknanya adalah sentiasa mengerjakannya pada waktu-waktunya. Kemudian Al-Imam Ibnu Kathir telah menukilkan satu hadis dari Nabi SAW riwayat Bukhari. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya soalan tentang dalam banyak-banyak amal perbuatan yang paling Allah suka apa? Abdullah bin Mas'ud menjawab, Nabi SAW menjawab, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Okay. Kemudian kita akan perincikan lagi, kalau kita melihat tafsiran yang dikemukakan oleh Qatadah, seorang tabi'in, seorang ulama tafsir daripada kalangan tabi'in, namanya Qatadah. Popular nama Qatadah ni, kalau siapa-siapa belajar tafsir, dia belajar tadabbur, nak tafsirkan ayat, Qatadah ni dia di antara sarjana, di antara ulama di kalangan para tabi'in yang banyak ilmunya tentang tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Kerana mereka belajar dari sahabat. Maka sahabat belajar dari Nabi SAW. Okey, Qatadah rahimahullah mengatakan yang dikatakan yuhafizun memelihara solat tadi, dia kata ala mawaqitiha, tepat pada waktunya. Ini nombor satu. Nombor dua, dia kata waruku'iha, jaga rukuk-rukuknya, wasujudiha, dan jaga sujud-sujudnya. Maknanya bukan hanya sembahyang tepat pada waktu semata-mata. Okey, masuk waktu solat. Bukan itu sahaja. Tapi itu perlu dibuat. Okey. Tetapi tengok cara dia rukuk macam mana. Cara dia sujud bagaimana. Kenapa disebut rukuk dengan sujud? Sebab rukuk ni dia punya pergerakan badan dia berbeza dengan berdiri betul, kan? Kena lurus, ada tumaknina, begitu juga dengan sujud. Jadi kalau sembahyang tepat pada waktu, tetapi rukuknya kelang kabut, tak ada waktu sempat untuk senggang di antara satu pergerakan kepada satu pergerakan, begitu juga dengan sujud tak lengkap dan sempurna, ia belum lengkap bagi melunaskan maksud yuhafidun. Ini adalah tafsiran Qatadah. Bermakna kesimpulannya adalah yang dikatakan memelihara solat mereka ini, maknanya sembahyang pada waktunya. Paling terbaik awal waktu. Yang kedua, jaga rukun di dalam solat. Okey, tak perlu terkejar-kejar. Berpindah satu rukun kepada satu rukun perlu dilakukan dengan baik. Itu dipanggil orang yang memelihara solat mereka. Okey, kita dah dapat tafsiran ayatnya. Jadi secara tidak langsung kita juga sudah mendapat tahu apa tindakan yang kita nak buat. Walaupun kita tidak pergi kepada senaraikan tindakan-tindakan apa nak buat, secara tak langsung dalam mengetahui makna tadi tu,
tuan-tuan dah tahu dah nak kena buat apa selepas ini. Maknanya selepas ini kalau masuk waktu solat, kita solat. Tapi kalau menunaikan solat, solat dengan penuh tertib, jaga rukun-rukunnya. Solat ini jika kita dapati dalam surah Al-Mu'minun ni diulang 2 kali. 2 kali itu bermakna waktu kita baca ayat yang kedua surah Al-Mu'minun, kita dah jumpa Allah menyebut tentang orang yang sentiasa khusyuk dalam solat. Kemudian kita temukan sekali lagi ayat yang ke-9 yang merupakan penutup kepada pembukaan suratul Mu'minun, yang merupakan penutup ciri yang terakhir orang yang beriman pada permulaan suratul Mu'minun ini, memberi makna kepada kita apabila diulang perkara itu 2 kali. Pada ayat 2 juga pada ayat 9. Yang ayat 22 ni, dia duduk, dia maksudnya kalau kita baca ayat solat kan, kita baca surah solat, tengok dia punya gambar yang diagram ni lah. Okay, macam ni. Kalau kita tengok, ayat 2 mula pasal solat. Khusyuk. Orang khusyuk dalam solat. Maknanya orang tu mestilah solat. Okay. Kemudian ayat 9 Allah sebut juga tentang memelihara solat. Lepas tu tengah-tengah, maksudnya antara ayat 2 dengan ayat 9, Allah sebut tentang orang yang menjauhi perbuatan yang sia-sia. Dia tunaikan zakat dia ataupun dia bersihkan jiwa dia. Dia jaga kehormatan diri dia. Lepas tu dia tunaikan amanah dan janji. Kenapa diletakkan di antara solat dengan solat? Okey. Antara hikmahnya, kata para ulama tafsir, menyebutkan bahawa nak menunjukkan kepada kita, diulang 2 kali solat ni menunjukkan bahawa solat sangat utama dititik beratkan dalam kehidupan orang yang beriman. Okay, jelas dekat situ. Nanti kita akan kukuhkan dengan hadis Nabi SAW dalam banyak-banyak amal yang Allah akan tanya. Yang pertama di hari akhirat adalah tentang solat. Allah tak tanya zakat dulu. Allah tidak melihat dari sudut amanah dan janji. Tetapi Allah akan tanya terlebih dahulu benda yang paling utama antara kita dengan Allah adalah salat. Lepas tu diulang 2 kali penekanan tentang salat. Kemudian dalam erti kata lain, kalau orang yang dia solat dia tu memang solat yang Allah kehendaki lah, khusyuk pada waktunya, jaga rukun-rukunnya, lepas tu kan dia buat semua tu, nescaya solat tu akan bantu buat apa? Orang yang jaga solat, insya-Allah kebaikan yang dia dapat, dia mudah nak jauh perbuatan yang sia-sia. Orang yang dia jaga solat, solatnya sempurna, secara tak langsung dia mudah untuk mengeluarkan zakat. Dia secara tak langsung solat tu akan bersihkan jiwa dia. Lepas tu orang yang jaga solat, betul-betul solat, dia akan dapat bantu pelihara kehormatan diri dia. Lepas tu orang yang dia benar-benar solat, hasil solat dia tu, Allah Ta'ala akan bantu dia untuk menunaikan segala amanah-amanah dia dan janji-janjinya. Maknanya kalau ditanya, apa kesan salat? Apa faedah salat? Maka kita kata faedah salat ada pada ayat 3, ada pada ayat 4, ada pada ayat 5 sampai 7, sampailah ayat yang ke-8. Jadi, salat
solat ni kena buat yang betul-betul solat lah. Bukan sekadar solat. Itu isunya. Ramai orang solat tapi kenapa dia makan juga rasuah? Kenapa dia juga bakhil? Kenapa dia tak boleh elak diri daripada terjerumus buat perkara-perkara yang sia-sia? Kenapa masih lagi dia tak takut tentang amanah, tak tunai janji dan sebagainya? Kerana solat yang dia buat itu tak bagi kesan pada dia. Sebab apa? Sebab solat itu tidak sempurna. Tak dapat datangkan hasil yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebab tu ditekankan tentang khusyuk, ditekankan tentang memelihara solat. Cuba. Dia apa-apa pun dalam agama, solat. Ada masalah, solat. Murah rezeki, solat. Nak tenang, solat. Solat. Kita dah sebut bagaimana Nabi merehatkan dirinya dengan solat. Tapi kena solat yang betul-betul solat lah. Bukan sekadar dah solat. Okay, berbeza. Jadi kita nampak perkaitan kenapa disusun macam tu. Okay. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita nak kukuhkan mengapa diulang 2 kali solat nak menunjukkan kepentingan solat. Jadi kalau kita nak bentuk ahli keluarga kita yang baik, maka kita kena tekankan tentang solat. Bukan sekadar tanya, bukan sekadar jaga makan minum anak, bukan sekadar nak bagi tempat tinggal yang selesa untuk anak-anak, bukan nak cari tempat belajar yang terbaik untuk anak-anak, tetapi solatnya itu yang paling utama. Kalau kita dah tanya anak-anak kita dah makan ke belum ni, Kak Long? Kita jangan lupa tanya. Kak Long dah solat? Kak Long boleh solat? Kan? Jadi soalan solat ni kena ditanya selalu. Ya, kita jangan kita bab solat ni jangan dipandang remeh bagi anak-anak. Sebab solat ni dia akan jadi anak tu baik. Dia pada solat tu lama-lama dia sekurang-kurangnya solat dia buat tu dia akan rasa diri dia tu bertuhan. Dia akan bawa nanti kepada mudah nak bentuk dia dan sebagainya. Rasanya ada pada solat. Latih dia untuk bersolat. Sebab tu siapa yang ada mengikuti tentang, ada baru-baru ni kita ada sebut tentang kelebihan solat malam. Ya, kita ada menyebut tentang kelebihan solat malam yang mana ada seorang lelaki ni, dia jumpa Nabi, dia cakap, "Ya Rasulullah, ada seorang ni dia solat malam tapi esoknya dia mencuri." Lepas tu Nabi kata apa yang kau cakap tu akan cegah dia. Mana Nabi kata tak apa, dia buat solat tu nanti akan ubah diri dia. Jadi penekanan terhadap solat. Jadi jangan lupa untuk sentiasa bertanya tentang solat. Mungkin anak kita dah masuk asrama kan. Jadi soalan kita pertama bukan sekadar tanya, duit belanja cukup tak? Apa lagi alat-alat belajar tak cukup? Kan? Tapi kita kena tanya pada dia. Selalu kita mesej, kita telefon ke, solat ke belum? Jaga solat. Baik. Kita lihat dalam hadis Nabi SAW, hadis muka surat nombor 3 tu, hadis sahih riwayat Al-Imam Tirmizi, apa sabda Nabi SAW. Mari kita sama-sama menghayati apakah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhatabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi as-salatu." Okey, saya gunakan pointer sekejap ya. Saya gunakan highlighter. Okey. Nabi SAW bersabda apa? Nabi kata, sesungguhnya amalan yang pertama dihitung, dihisap ke atas seorang hamba itu ialah solat fardunya, tentang solatnya. Maknanya Allah tak tengok dulu puasa, banyak mana kau orang puasa, banyak mana anda bersedekah, banyak mana anda baca Quran.
Allah Ta'ala tidak bertanya, tidak melihat itu terlebih dahulu. Prioriti yang paling utama, Allah tanya tentang solatnya dulu. Lepas tu Allah bagi tahu seperti mana kata Nabi SAW. Nabi kata, فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحْ. Sekiranya sembahyangnya, solatnya itu sempurna, bagus, cukup, nescaya orang itu nanti di akhirat dia akan berbahagia dan beruntunglah dia. Itu yang lagu kita dengar sepohon kayu tu kan. Sepohon kayu daunnya rimbun kan. Lebat bunganya serta buahnya kan. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itulah lagu itulah. Maksudnya Nabi kata kalau sembahyangnya sempurna, bahagia dia, beruntung dia. Tengok apa yang Allah tengok dulu, solat fardu. Nabi bagi tahu awal-awal, kalau solat dia sempurna, bahagia dan untunglah dia. Sebab itu kita jumpa tadi ayat dalam suratul Mu'minun, mula ayat 2 solat, ayat 9 tentang solat. Tetapi kalau sembahyang dia bermasalah, Nabi kata, وَإِنْ فَتَدَتْ فَقَدَ خَابَ وَخَسِرَ. Jika sebaliknya, jika sembahyangnya itu ada masalah, dia akan menyesal, dia akan rugi dia di hari akhirat. Lepas tu Nabi SAW menyambung lagi. Jika seseorang itu didapati ada kekurangan daripada sesuatu amalan wajibnya. Maknanya Nabi mengatakan bahawa فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا. Kalaulah solat fardunya tadi ada yang kurang, mungkin tak cukup, mungkin sembahyangnya tak memenuhi syarat khusyuk ke, rukuknya masalah, sujudnya masalah, rukunnya bermasalah, bagaimana Allah buat? Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para malaikat. Allah kata apa? Periksa, cuba tengok, ada tak hamba-Ku tu dia buat amalan solat sunat yang lain. Allah kata, kalau sembahyang fardunya ada kekurangan, cuba tengok, hamba-Ku tu tiada buat tak solat sunat. Lepas tu Allah memberitahu, sekiranya ada amalan sembahyang sunat yang lain, maka sembahyang sunat tu dapat menampung kekurangan amalan wajibnya. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia bagi peluang kedua, macam mana nak tampung salat wajib yang ada masalah tersebut, dilihat pada sembahyang sunatnya. Kalau dia ada buat sembahyang sunat rawatib, sebelum, selepas solat fardu ke, dia sembahyang duha ke, dia buat solat tahajud ke, dia buat solat witir ke, semua solat sunat ni, fungsi dia menampung kekurangan solat fardu. Hadis inilah yang menjadi dalil bahawasanya sesiapa yang pernah meninggalkan solat fardu, tindakan yang dia kena buat, dia mesti kena memperbanyakkan solat sunat. Kalau sesiapa yang tidak memenuhi solat fardu, kita kena ambil kira daripada umur kita baligh, bukan ambil kira semasa kita pencin. Tak. Kena ambil kira daripada start kita baligh
diwajibkan solat. Sebab tu saya dah sebut awal-awal tadi. Anak-anak kita ni, kita kena tekankan dia pasal solat. Tambah lagi anak-anak yang dah mula baligh. Kalau anak perempuan tu kita kena tahu berapa hari bulan dia, berapa hari bulan datang haid dia, berapa hari bulan. Supaya kita boleh ingatkan dia. Salat ke belum? Kadang-kadang dia dah bersih tapi dia tak mandi lagi. Betul tak? Haid tu dah berhenti. Jadi kita kena selalu ingatkan dia. Kerja ibu dan bapa mengingatkan tentang isu itu. Jadi kalau sesiapa yang ada isu tentang salat fardu dia, maka Nabi menyebutkan, walaupun Nabi tidak suruh, tetapi kalau kita baca hadis ni, solat sunat tu nanti akan menampung solat-solat fardu yang kita tak cukup dulu masa kita muda remaja dulu. Kan muda remaja dulu kan? Masa happy go lucky dulu tu, kadang-kadang sembahyang tak cukup. Mungkin ada orang sembahyang kelang kabut. Jadi perbanyakkan buat salat-salat sunat. Kalau kita langsung tak ada salat sunat, maka kita bimbang sembahyang fardu kita bermasalah, tak ada pula salat-salat sunat, menyebabkan kita bimbang, kita termasuk orang yang menyesal dan orang yang rugi. Kemudian, Nabi bagi kita satu maklumat penting. Nabi kata di bawah hujung tu. Nabi kata, "Thumma takunu sa'iru a'malihi ala hadha." Okey. Kemudian cara menghitung amal-amal lain juga sama dengan kaedah menghitung amalan solat ini. Maknanya apa? Kalau kita ada masalah dari sudut ibadat haji kita, haji tu wajib. Seumur hidup sekali. Tapi walaupun kita dah buat ibadat haji, kalau ibadat fardu haji kita tu ada masalah, tak lengkap, tak sempurna, maka ada ibadat sunat yang boleh tampung. Maka haji, ibadat sunatnya, pasangannya adalah umrah. Maksud dia macam tu. Kalau pada bab harta wajib yang kita tak dapat nak tunaikan, sedangkan harta wajib tu juga termasuk dalam bab apa tadi? Bab kita belajar sini bab amanah-amanah kan. Maka kalau kita rasa cukup tak zakat aku keluar ni, kita rasa macam tu, maka kita juga boleh memperbanyakkan ibadat sedekah sunat. Macam tu juga kalau puasa fardu kita. Kan, masa zaman kita dulu, kadang-kadang puasa, zaman remaja kan, kadang-kadang puasa tu macam orang tak puasa. Kan? Maka di hari akhirat, kita bimbang amalan puasa kita tu ada kekurangan, maka kita gunakan kaedah memperbanyakkan puasa sunat untuk menampung ibadat puasa yang wajib. Begitulah perkara-perkara ibadat yang lain. Kesimpulan dia adalah jangan memandang rendah ibadat sunat. Kalau kita zaman dulu kita belajar, masa kita muda-muda remaja dulu, kan, kita belajar hukum fiqh, solat sunat. Sunat tu apa? Sunat tu perkara yang tak dituntut untuk melakukannya. Kalau buat, lagi baik. Kalau tak buat, tak dapat dosa apa-apa. Maknanya, tak buat pun tak apa. Tapi umur-umur dah meningkat, dah nak meningkat hujung-hujung usia ni kan. Macam kita semua ni tak tahulah matinya bila kadang kan. Kita ni dah orang yang memang dah tak fikir dah bab lain ni kan, nak fokus tentang persediaan hidup, nak mati di hari akhirat ni, nak pergi hari akhirat tu, maka kita tak boleh lagi melihat solat sunat tu buat tak apa. Kita dah kena katakan kalau tak buat solat sunat ni rugi aku.
Macam mana dengan ibadat wajib aku yang aku ada kekurangan. Kita dah beza dah. Ya, kita memandang solat sunat ni satu keperluan dalam hidup kita semua. Umpama kalau kita makan nasi tu tak ada lauk, tak boleh lah. Kan? Jadi kita kena letak macam tu dalam jiwa kita. Lebih lagi pun sebenarnya itu perumpamaan saja. Ya, kerana salat sunat ni dia menampung kepada ibadat fardu kita semua, khususnya bab solat fardu. Jadi kita dapat jawapan di sini. Jadi kalau orang tanya perkara apa yang pertama Allah akan tanya nanti di akhirat, kita dengan Allah akan tanya pasal ibadat solatnya. Sebab tu sangat rugi kalau orang dia rajin sedekah, kan, dia baik dengan orang tapi solat dia bermasalah. Jangan macam tu. Okey, dijaga ibadat solatnya. Baik, kita terus pergi kepada ulasan penutup bagi ayat nombor 9 ni. Kita nak lihat apakah ulatan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Okey, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ataupun ringkasnya Syekh As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan bahawasanya kenapa Allah mengulang 2 kali tentang ibadat salat pada ayat 2 dan juga pada ayat 9. Beliau mengatakan sebelum tu dia terangkan dulu ayat nombor 9 tu. Dia kata apa makna orang memelihara salat ni? Dia kata yudawimuna 'alaiha fi awqatiha wa hududiha wa asyratiha wa arkaniha. Dia kata orang yang sentiasa mengerjakan solat tu pada waktu-waktunya. Kemudian bersesuaian dengan aturan-aturannya. Memenuhi syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ini makna memelihara salat tadi. Kemudian Al-Imam Sa'di, Syekh Sa'di dia kata lagi, فَمَدَحَهُمْ بِالْخُشُوءِ بِالصَّلَاةِ وَبِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا. Beliau mengatakan, maka Allah memuji mereka. Memuji mereka ni, memuji orang beriman ni, kerana mereka khusyuk dan kerana mereka memelihara salat mereka. Sebab tu Allah cerita letak dalam suratul Mu'minun tentang orang yang salat. Orang yang salat ni dua lah, pada khusyuk dan pada jaga salat. Kan? Kenapa Allah sebut dua-dua tu? Ini kerana kata dia. Dia kata li'annahu. Dia kata la yutimmu amruhum ila bil amraini. Dia kata ini kerana urusan mereka ni tidak menjadi sempurna. Urusan mereka ni maknanya ciri-ciri nak jadi orang beriman ni, dia takkan sempurna melainkan bil amraini, dua perkara. Okay, dua perkara. Dua perkara tu apa? Beliau mengatakan faman yudawimu 'ala salati min ghairil khusyu'in. Sesiapa yang dia buat solat dia tanpa ada khusyuk, okay, dia solat, dia sentiasa ibadat solat, dia buat solat selalu tapi tak ada khusyuk. Ataupun dia kata au 'ala khusyu'i min duni muhafazatin 'alaiha, ataupun orang yang dia khusyuk, sembahyang dia khusyuk, tapi dia tak memelihara solat dia, maka ia tercela, madmumun naqisun, ada kekurangan. Maknanya Syekh Sa'di ni dia nak cakap poin penting dia ni. Dia kata tidak sempurna melainkan dua perkara. Maksudnya dia kata tidak hanya boleh sembahyang pada waktunya tapi khusyuknya selalu tak ada.
Dia kata tak lengkap, dia kata ada kekurangan, dia kata. Begitu juga kalau dia sembahyang, khusyuk dia sembahyang. Tapi rukuknya, sujudnya, syarat-syaratnya tak sempurna pun tak boleh. Dia kata mazmumun wa naqisun. Tercela lagi ada kekurangan. Maknanya apa? Kena bawa dua-dua tadi. Kan? Khusyuk dan jaga kesempurnaan solat. Okay, jelas. Ini perkara yang paling utama yang kita perlu ambil berat. Okey, habis tentang apa? Habis tentang 6 sifat orang yang beriman. Okey, 6. Ada 6 kan? Khusyuk dalam solat, jauhi perbuatan sia-sia, tunaikan zakat, pelihara kehormatan diri, menunaikan amanah dan janji, sentiasa memelihara solat. Okey. Sebelum kita pergi kepada ayat nombor 10, 11 dan 12, ayat nombor 10 dan 11, ada setengah kitab tafsir, okey, dia gunakan pendekatan, dia kata ada, dia akan kata macam ni, kejap ya. Saya tengokkan sekejap. Saya nak ambil satu nak ditulis sekejap ya. Okay. Begini. Ada setengah ulama tafsir, dia kata apa? Saat mana pula pensel ni? Hilang pula pensel ni. Okey. Ada para ulama tafsir kata mereka senaraikan 7. Ada 7 sifat dia kata. Dalam nota yang kita guna ni, kita senaraikan 6. Macam mana boleh jadi 7? Kalau kita baca setengah pendekatan ulama tafsir, dia kata ada 7 sifat terbaik dalam suratul Mu'minun. Tapi kita belajar 6 je. Okay, kat mana bezanya? Okay, para ulama tafsir yang mengatakan ada 7 ni, 7 sifat ni, mereka memulakan sifat pertama. Mereka memulakan sifat pertama, dia kata iman. Dijadikan nombor 1 tu adalah beriman. Dia ambil ayat nombor 1 juga. Faham tak? Kalau yang 7 sifat ni, para ulama tafsir macam Ar-Razi kan, rahimahullah, dia kata ciri orang yang berjaya ada 7. Betul lah. Kan? Dia ambil pada ayat qad aflaha. Dia ambil pada ayat tu. Dia jadikan qad aflaha tu isu perbincangan dia. Kan qad aflaha tu maksudnya apa? Sesungguhnya telah berjaya. Jadi dia ambil sesungguhnya telah berjaya tu menjadi ulasan dia. Jadi kalau ditanya, berapa ciri orang yang berjaya? Maka dikata ada 7. 7 tu macam mana? Nombor 1, al-mu'minun. Dia kata. Lepas tu nombor 2, baru dia masuk khusyuk dalam solat. Nombor 3, dia ikut ayat. Jauhi perbuatan yang sia-sia. Nombor 4, tunaikan zakat. Nombor 5, pelihara kehormatan diri. Nombor 6, tunai amanah janji. Nombor 7, memelihara solat. Nampak tak 7? Tetapi kita menggunakan pendekatan isu tentang apakah ciri orang beriman. Jadi, kita jadikan iman ni isu perbincangannya. Sebab itu, kita katakan ciri orang beriman ni ada 6. Tapi para ulama lain, dia guna pendekatan ciri orang yang berjaya tu ada 7. Salah satunya beriman.
Kita pula mengguna pendekatan berapa ciri orang yang beriman. Ada 6. Sebenarnya sama je. Okey, dapat tak perbezaan tu? Itu isu dia. Membawa maksud kepada kita juga, kesimpulannya juga adalah tak cukup hanya isytiharkan beriman. Kau beriman tak? Ya, saya beriman. Apa bukti? Buktinya mesti dibuktikan iman itu dengan apa? Kau solat, jauhi perbuatan sia-sia, ada sebagainya lah. Sebab tu kita menggunakan pendekatan memperincikan sifat orang beriman. Sebab tu kita senaraikan ada 6. Ada ulama pula dia kata dia masukkan orang beriman tu di dalam salah satu ciri orang yang berjaya. Sebab tu dari 7. Sama je sebenarnya. Okey, jelas ya? Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita nak pergi syurga Firdaus ni. Ada pertanyaan? Jelas? Boleh tanya terus kalau ada nak tanya apa-apa. Tentang perempuan. Ada di ruang chat Ustaz soalan? Oh, ada di ruangan chat. Sekejap. Bagaimana jika tak pasti banyak mana solat dulu-dulu yang tertinggal untuk qada solat? Setengah kata tak perlu ganti dengan banyak solat, yang mana lebih baik? Okay. Soalan 2, jika seseorang itu telah meninggal dunia pernah tinggal puasa fardu, sama ada uzur atau sebab lain, bolehkah kita yang hidup tolong bayarkan zakat dan gantikan puasanya itu? Ya, uzur. Jadi pasal puasa ni, puasa patuh paitan puasa. Ada yang mengatakan kita kena utamakan qada solat wajib baru solat sunat, lagi kita tak tunaikan qada solat wajib lagi sunat. Okey. Begini. Besar juga, panjang juga perbincangan ni. Okey, begini. Para ulama tafsir, para ulama berbeza pandangan dari sudut macam mana dengan solat-solat fardu yang pernah kita tinggalkan sebelum ini. Terbahagi kepada 2 pandangan. Ramai di kalangan para ulama mencadangkan nombor 1. Dia macam ni. Kedua-dua para ulama yang wajib taubat tu sudah pastilah. Kan, taubat nasuha tu. Para ulama pertama mengatakan, ni yang ramai juga menyebutkan, dia perlu gantikan solat fardu itu. Maknanya apa? Dia kena qada lah. Qada tu bahasa Arab. Dia kena gantikan solat fardu yang pernah dia tinggal. Pendapat ini mereka menganalogikan, mereka mengkiaskan dengan hutang terhadap Allah. Sebab ada hadis yang menjawab, ada orang soalan tanya kepada Nabi tentang puasa mak dia yang tak ditunaikan. Maka Nabi kata, bukankah itu hutang dengan Allah perlu ditunaikan? Maknanya, kalau bab puasa, memang sebagai anak ataupun waris, boleh menggantikan puasa yang wajib yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua kita. Okey. Ataupun boleh membayar fidyah terhadap puasa-puasa yang ada ditinggalkan. Al-Imam Nawawi ulas, para waris dia tak wajib ganti. Maksudnya bukanlah ganti tu dalam bentuk dia perlu puasa juga. Dia ada pilihan. Kalau dia nak berpuasa untuk si mati itu, dia boleh puasa ataupun dia boleh membayar fidyah.
Jadi nak bayar fidyah kepada siapa? Kena rujuk kepada majlis agama atau pada pusat kutipan zakat. Kerana mereka tahu berapa nilai fidyah pada tahun sekian dan sekian. Itu jawapan terus kepada puasa. Daripada hadis puasa yang nak kena ganti itulah, yang Nabi suruh menggantikan, Nabi kata itu kan hutang, maka para ulama mereka mengkiaskan, ambil dalil ganti puasa tu kepada salat. Kepada salat. Kenapa tuan-tuan puan? Sebab tidak ada mana-mana hadis dari Nabi SAW yang menyuruh menggantikan solat fardu yang ditinggalkan jika sengaja. Bukan kerana terlupa. Kalau terlupa kita memang kena ganti. Ataupun kita tertidur, kita memang kena ganti on the spot. Kita boleh ganti. Tapi ni kalau ditinggal sengaja, tak ada hadis pun sebut siapa-siapa yang dah tinggal sengaja masa muda-muda dulu sebagainya ganti, tak ada. Sebab tu para ulama menjadi berbeza pandangan. Kita kena tahu isu kenapa berbeza. Kalau ada hadis tentu tak berbeza. Kan? Jadi kat situ. Jadi para ulama yang pertama mengatakan mereka mengkiaskan dengan apa? Mengkiaskan dengan puasa yang wajib ganti tadi. Okey. Maknanya gantilah solat itu, okey, kerana dia ada hutang dengan Allah. Itu ganti. Dan ulama yang kedua pula cakap dia tak perlu ganti. Kan, sebab tak ada nas yang terang sebut kata ganti tu, tetapi dia kena bertaubat nasuha, memperbanyakkan solat sunat. Sebab hadis ada tak kata solat sunat? Tadi kita dah baca. Itu dalil dia. Jelas dekat situ. Dia dua pandangan. Okey. Jadi kalau nak gantikan solat fardu, okey, maka jangan ditinggalkan solat sunat. Maknanya ganti solat fardu dan perbanyakkan solat sunat. Cuma adakah kena ganti dulu baru buat solat fardu? Kan ada orang kata dia kena ganti dulu baru dia boleh buat solat sunat rawatib. Contohnya kau tinggal sembahyang zuhur dulu kan, kau ganti dulu sembahyang zuhur, lepas tu baru kau sembahyang sunat selepas zuhur. Yang itu wallahu ta'ala a'lam. Setakat ni wallahu ta'ala a'lam lah. Saya tak dapat nak jawab soalan tersebut. Sebab apa? Sebab tak ada tunjuk ajar dari Nabi yang menyebut seperti itu. Tapi yang pasti solat sunat memang fungsinya menampung solat wajib. Tapi adakah nak ganti dulu baru buat solat sunat? Wallahu ta'ala a'lam. Iaitu saya wallahu ta'ala a'lam. Sebab tak ada jawapan jelas daripada Nabi SAW. Tapi kalau tuan-tuan ada jawapan tu daripada mana-mana ulama fiqh, ulama fiqh, nanti tolong kemukakan. Dalam kitab apa, siapa ulama tersebut. Nanti mungkin kita boleh cari jawapan tersebut. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Saya masih tak ada ilmu nak jawab soalan tersebut. Okey, kita teruskan dengan sekejap saya nak tengok. Sekejap saya nak tengok fatwa sekejap supaya aku ganti ganti solat fardu. Okey. Saya paparkan tuan-tuan, saya selalu pesan kalau tuan-tuan dan perempuan nak dapatkan sebarang persoalan tentang hukum fiqh, saya minta tuan-tuan layari laman sesawang, laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ambil maklumat dekat situ. Contoh,
Tengok yang saya paparkan, nampak tak sekarang? Tajuk dia apa? Hukum qada bagi seseorang yang meninggalkan solat dengan sengaja. Artikel ni terbit 2018. Sebab tu saya nasihatkan, kalau boleh laman web seperti ini selalu digodek-godekkan, selalu ditengok. Kita kadang-kadang FB kita rajin update sini, update sana, baca komen sana, baca komen sini. Tapi dalam bab membaca hukum hakam, persoalan-persoalan, kadang-kadang kita tak ada kerajinan tersebut. Jadi kita kena baiki. Okey, baiki dalam hidup kita. Gunakan masa itu pada benda yang bermanfaat dengan benda yang kurang memberi manfaat. Okey, saya bukanlah maksudnya saya kata orang bertanya tu tak tengok maklumat ni, tak. Tapi saya ingatkan selalu Jabatan Mufti Wilayah masa zaman Mufti yang Dr. Sahibul Fadilah Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia telah ada beberapa ustaz-ustaz sebagai researcher, kerja je buat banyak persoalan. Sebab tu saya kata laman sesak, kalau tuan buka saja internet, okey, kalau kita ada satu link ke FB, tuan letak juga link Jabatan Mufti. Letak dekat situ sebagai reading list. Okey. Jadi tuan selalu tengok, walaupun kita tak nak baca, kita tengok dulu imbas. Okay, ada isu apa. Dia senang, dia dah susun dah. Puasa ada, solat ada, zakat ada. Buka list tu, ada masa sikit, tengok, baca. Okey, jadi dalam bab hukum qada solat, orang meninggalkan solat dengan sengaja ni, dia apa dia kata? Okey, jadi dia kata, sebutlah kat sini. Okey, saya nak terus pergi kepada pendapat tadi tu. Baca dulu. Sekejap ya. Okey. Kita pergi. Sekejap. Dia punya kesimpulan dia. Ni jumpa tak jawapan dia? Jumpa. Kalau ada print maklumat ni. Sebab apa? Sebab dekat bawah tu boleh print. Tengok kat bawah tu. Ni kat bawah ni. Bawah sekali panjang ni. Bagus baca. Daripada kita duk baca komen orang dalam FB tu kadang-kadang tak ada manfaat pun. Baca artikel macam ni. Nampak tak? Boleh print lagi. Boleh email lagi. Kalau nak WhatsApp kat kawan kita boleh. Nak update ke FB pun boleh. Letak Twitter pun boleh. Sebab tu saya nasihatkanlah kepada semua ya. Kita jangan ikut sangat harus perdana. Aku ada FB, aku kena FB juga. Aku nak kena update setiap hari, aku kena update juga setiap hari. Jangan. Jadi kita akan jadi ketagih nanti. Jangan. Kan? Sebab kadang-kadang masa tu lebih baik kita baca fatwa-fatwa seperti ini, artikel-artikel seperti ini, lagi banyak manfaat. Ya, ini saya nasihat secara umum lah. Saya nasihat untuk diri saya sendiri. Okay. Saya dapat peribadi saya, kalau saya buka internet, saya memang akan cari maklumat macam ni. Saya memang suka macam tu. Dia satu lagi, saya cadangkan, jadi saya akan tulis kat tuan-tuan, laman fatwa antarabangsa. Tu lagi bagus baca. Siapa boleh baca bahasa Inggeris, baca bahasa Inggeris. Siapa boleh baca bahasa Arab, dia baca bahasa Arab. Supaya ilmu kita ni, kita manfaatkan guna IT Allah beri kepada kita. Sayang sangat. Okey, saya jawab soalan tadi tu ya. Tapi saya tak naklah baca semua. Saya bagi tuan-tuan laman sesawang ni. Saya minta rakan-rakan kejap. Saya cuba copy paste kejap dekat chat ni. Okey, saya dah copy paste dah dia punya web tu. Nanti tengok balik semula. Okey, ni saya tak sebut secara panjang lebar, tuan-tuan baca elok-elok. Okey, baca. Okey, ini lagi jawapan yang sangat berautoriti daripada saya jawab. Dalam masa sama, saya kempen tentera perempuan supaya banyakkan membaca di dalam mana-mana laman sosial, atau kita kata dalam laman seorang, saya cadangkan bukalah baca Jabatan Mufti punya isu supaya kita tahu apa hukum fiqh yang ada. Okey, sekejap ya. Dekat sini tengok dia kata. Okey, dia kata pendapat ulama berkenaan qada solat yang ditinggalkan dengan sengaja, pendapat pertama kata wajib qada solat. Okey, maknanya qada solat.
Okey, kita tengok pendapat kedua. Pendapat kedua, okey, kejap. Pendapat kedua kata, tengok pendapat kedua mana? Oh, baca. Okey. Pendapat kedua kata tidak yang diwajibkan mengqadakkan solat. Seperti mana yang saya nukilkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, jelaskan? Okey, dia mudahnya tengok terus pada kesimpulan. Tapi kalau nak ilmu banyak, kena baca dua-dua pendapat. Supaya kita boleh berlapang dada. Betul tak? Taklah kita tuduh orang ni sesat, orang ni tak betul. Kena baca dua-dua dulu. Ulama yang kata kena qada, ulama yang kata tak qada. Orang kita ni kadang-kadang cepat nak kecam orang. Dengar pendapat pelik sikit. Ya ke tak kena qada? Tentu salat wajib. Jangan macam tu. Baca dulu pendapat. Okey, kesimpulan dia dekat sini. Okey, kejap ya. Okey, kesimpulan dia. Lepas tu dia bagi titik perselisihan. Nampak tak? Titik perselisihan. Itu yang saya sebut tadi tu. Isunya pada kias. Saya sebut analogi tadi. Okey, kita pergi kepada kesimpulan lah. Mudah ya. Tapi baca artikel. Tolong baca kalau boleh dihebahkan ke WhatsApp. Hebahkan pada semua. Sebab ni isu semasa. Kan, dekat FB tu tekan kat situ. Hari ni aku nak update isu tentang solat. Contoh. Kan kita nak buat update kan. Hari ni saya belajar tentang surah Al-Mu'minun. Bla 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 bla. Okey, saya nukilkan jawapan bagi sesiapa yang nak mengqadakkan solat fardu dia zaman muda-muda dulu. Letakkan nama sesawang dia. Okey, orang baca tak baca itu dia dengan Allah Ta'ala. Kita dah sampaikan maklumat tadi. Jadi dekat sini kita tengok apa ulatan dia. Okey, kata mufti wilayah ketika itu, dia kata, kami melihat isu qada solat ni setelah kami menekuninya, mendapati bahawa pendapat jumhur ulama adalah lebih kuat dan lebih tepat serta arjah. Arjah tu maksudnya pendapat jumhur ni apa? Yang tadi tu wajib qada solat. Okey. Jelas? Okey. Itulah pendapat dia. Seperti mana saya sebut tadi. Okey. Saya dah kongsikan link tadi, nanti baca semula insya-Allah taala. Okey. Habis persoalan tadi ya. Mohon maaf ya, lama ambil masa yang agak lama. Okey, jadi dah selesai maklumat tersebut ya. Okey, jadi kita okey, sekejap. Bagaimana nak tahu jangka masa tahajud, waktu mula dan akhir waktu tahajud? Okey, jangka masa dia. Mudah je Kak. Waktu tahajud habis sebelum subuh. Itu saja. Waktu tahajud tamat sebelum subuh. Maksudnya kalau azan subuh, enggak ada lagi solat tahajud. Itu penamat dia. Okey, bila mulanya tahajud? Okey. Bila mulanya tahajud, tahajud ni sebenarnya dia berlaku pada pengertian tahajud tu apa? Tahajud tu apa? Itu isu dia. Okey? Kalau ditanya, bila waktu solat tahajud, bila berakhirnya solat tahajud? Berakhir solat tahajud ada jawapan. Subuh, habis tahajud. Tapi bila bermula? Okey. Bila tu dia bergantung kepada apa definisi tahajud. Okey. Jika tahajud itu didefinisikan kepada orang yang dia tidur, kemudian dia bangun, mengerjakan solat malam, itulah mula tahajud dia lah. Okey, jelas. Tapi kalau pihak yang mengatakan tahajud ni hanyalah istilah solat malam, maka tahajud tu bermula daripada lepas isyak lah. Sebab dia solat malam. Macam tu. Itu je sebenarnya. Kalau saya sempat tunjukkan nota tahajud tu boleh. Sekejap Sekejap je. Pasal solat kan. Okey, saya tunjukkan sekejap.
Nota tahajud ada tak? Ada. Saya dah nota saya ada tahajud. Sekejap saya tunjukkan. Sekejap ya. Tahajud. Tahajud. Okey. Qiyamu lail. Ya. Sambil tu saya godek-godek sikit dekat ni. Solat. Okey. Sekejap saya tengok dekat saya punya nota tu ada tak? Okey, tak keluar pula qiyamul saya. Solat malam. Okey. Dia tak terkeluar pula. Okey, tak apa. Tak apa. Saya tinggalkan jawapan tu sebab kita kejar waktu. Saya masa saya cari dia tak jumpa. Tak apa. Sebab saya kena buat slot khas lah pasal tajuk ni. Ya, sebab okey. Tak apalah, kita jumpa. InsyaAllah. Jumpa. Ni kelebihan solat malam. Okey, kejap. Bukan. Okey, kita tak jumpa pula tu. Tak apa. Nanti kita bincang kemudian lah ya. Okey, kita lanjutkan lagi. Kita pergi kepada ayat nombor yang berikutnya ya. Okey, selesai dah. Okey, kita pergi kepada hasil bagi sesiapa yang memiliki kesemua 6 sifat orang beriman tadi, maka mereka akan dapat apa? Okey, kita teruskan dengan ayat nombor berapa? Dengan ayat nombor 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Okey, ayat 10 Allah mengatakan ulaika hum, mereka itulah, hum, mereka itulah al-warithun, yang berhak mewarisi. Mewarisi. Okey. Lepas tu baru Allah terangkan mereka akan mewarisi apa? Alladzina yarithun, yang akan mewarisi al-firdaus, syurga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Maknanya yang mereka mewarisi itu apa? Mereka mewarisi syurga firdaus. Jadi ayat 10 dengan ayat 12 ni, tuan mungkin boleh tulis dekat tepi tu, ini adalah balasan bagi sesiapa yang benar-benar melaksanakan keenam ciri orang yang beriman yang telah kita pelajari pada hari ini dan juga pada minggu-minggu yang lalu. Orang yang sentiasa khusyuk, orang yang sentiasa berpaling daripada perbuatan yang sia-sia, kan? Orang yang memelihara kehormatan diri, orang yang sentiasa memelihara salat mereka. Dia berhak mewarisi. Okay. Kenapa Allah guna perkataan mewarisi? Dia ada perbahasan dia. Kenapa Allah kata, kenapa tak kata mereka itu berhak dapat syurga? Kenapa disebut mewarisi? Mewarisi. Okey.
harta waris. Wariskan. Dan kita belajarkan harta warisan. Maknanya, okay, kalau kita ada ibu dan ayah, kan, contoh kan, ataupun kita ada pasangan, ataupun sebagainya kan, ataupun kita ada anak. Mewarisi ni, dia nak memberi maksud dia pasti akan dapat. Kan? Contoh kalau macam kita waris harta kan, banyak mana ke sikit ke banyak, kita dah memang tetap akan dapat. Sebab apa? Sebab kita waris dia. Betul tak? Jadi tak perlu bincang lagi lah tentang waris tu. Sebab apa? Kau pasti akan dapat. Sebab kau termasuk waris, kita kata kan. Macam saya anak. Okay, ada ayah, ada ibu contoh kan. Ayah dah tak ada, tentunya ibu kan. Ataupun kita bapa, kita ada anak contoh. So anak kita tu tak payah bincang apa-apa dah. Hak wajib dapat harta peninggalan bapa dia tu dah ada dah. Maksudnya dia dah wajib dapat dah. Sebab dia waris. Kita faham macam tu. Jadi kenapa Allah menyebutkan mereka itulah yang berhak mewarisi? Dari sudut bahasa yang kita faham boleh menunjukkan kepada kita ni memang pasti akan dapat balasan syurga tu. Mewarisi. Okey, itu para ulama melihat dari sudut perkataan al-warisun. Tetapi kita pergi kepada pentafsiran yang dilontarkan oleh para ulama tafsir, apa maksud mewarisi itu lagi. Okey. Kita kena baca dekat surah, kita baca dekat surah lain. Kalau kita baca dekat surah lain, okey. Allah ada sebut dalam surah Maryam ayat 63, kita akan jumpa Allah kata syurga ni kita akan warisi dia. Tilkal jannatul lati nurithu. Allah kata itulah taman syurga yang kami akan berikan sebagai warisan kepada orang bertakwa. Nak menunjukkan bahawa pasti syurga tu akan diberikan. Okey. Lepas tu termasuklah dalam suratul Al-A'raf ayat nombor 43. Jumpa perkataan warisi juga. Wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha. Begitu juga dengan suratul Zuhruf ayat nombor 72. Jumpa sekali lagi mewarisi. Wa tilkal jannatu allati urithumuha. Okay, jumpa mewarisi. Maknanya, kalau kita gabung surah Al-Mu'minun ayat nombor 10, berapa kita jumpa dalam Quran yang menyebut mewarisi syurga, Kan? 1, 2, 3, 4 kali kita jumpa. Okey, apa maksud mewarisi ni? Okey, mari kita baca apa kata para ulama tafsir. Okey, kita baca dulu. Sekejap ya. Okey. Begini. Mari kita rujuk pentafsir yang terbaik sekali Rasulullah lah. Okey, kita tengok. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, faham baik hadis ni, dia akan dapat makna mewarisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiada seorang pun di kalangan kamu melainkan dia ada dua rumah. Dua rumah, iaitu sebuah rumah di syurga dan sebuah lagi di neraka. Itulah rumah yang ada telah dibina untuk semua orang. Ada rumah kat syurga satu, ada lagi satu tempat dekat neraka. Okey, tapi kena baca hadis baca hadis ni habislah. Jangan faham kat sini kata, ya ke sekejap pergi neraka, sekejap pergi syurga ke sebab ada dua tempat. Okey, Nabi kata memang dua tempat. Okey, Nabi kata sekiranya dia mati
dan dia masuk neraka, maknanya dia masuk ke mana neraka tu? Kat tempat yang disediakan tu kan? Sebab dia kan ada tempat dekat neraka. Maka dia apabila dia mati, dia masuk neraka, dia pergilah tempat neraka yang telah disiapkan itu untuk dia. Tapi rumah dia dekat syurga tu siapa nak duduk? Faham tak maksudnya? Dia ada dua rumah, ada dua tempat. Satu kat syurga, satu kat neraka. Kita semua takkan masuk dua-dua. Betul? Sama ada orang masuk syurga atau dia masuk neraka. Jelas? Faham Okey. Jadi kalau orang tu dia masuk neraka, maka ahli syurga akan mewarisi rumahnya. Faham tak? Faham kan? Contoh, dia ada dua rumah. Satu rumah dekat syurga, satu rumah dekat neraka. Kalau orang masuk neraka, rumah dekat syurga tu, dia nak bagi kat siapa? Dia akan wariskan kepada orang masuk syurga. Orang masuk syurga tu rakyat akan ambil tempat tu. Itu maksudnya. Hadis ni riwayat Ibnu Majah Al-Tabari dalam tafsirnya. Hadis ni sahih. Okey, jelas ya? Okey, kita baca lagi hadis lain. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, pada hari kiamat nanti, akan datang beberapa orang dari kalangan orang Islam yang membawa dosa sebesar gunung. Lalu Allah mengampunkan dosa mereka yang sebesar gunung tersebut. Lalu dosa itu diletakkan pada orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maksud dia apa? Okay, maksud dia, orang Islam yang mereka berdosa ni, Allah ampunkan dosa mereka. Maknanya akhirnya dia akan pergi ke syurga. Jadi orang masuk syurga ni orang yang berdosa. Orang masuk neraka ni orang yang berdosa. Jadi dosa-dosa yang ditinggalkan itu nanti akan dikenakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani yang masuk ke dalam neraka. Okey, hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW yang bermaksud, apabila tiba hari kiamat, Allah menyerahkan Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap orang Islam, lalu Allah katakan, orang Yahudi ni akan jadi tebus bagi kau. Orang Nasrani akan menjadi tebusan bagi engkau dari api neraka. Maknanya orang Yahudi akan masuk neraka. Orang Nasrani akan masuk neraka. Mereka yang masuk neraka ni seperti buka ganti kepada orang Islam. Orang Islam yang beriman, yang ada tauhid pada Allah. Nak menunjukkan kepada kita maksudnya apa? Berlakunya pertukaran. Orang Yahudi, orang Nasrani, sebenarnya dia ada tempat kat syurga. Dia juga ada tempat di neraka. Dia juga ada tempat di neraka. Semua orang macam tu. Tak kira dia Muslim ke, dia Yahudi ke, dia Nasrani ke, dia ada tempat. Syurga dia ada tempat, neraka pun dia ada tempat. Okay. Jadi, maksud mewarisi di sini maknanya apa? Kalau orang yang masuk syurga, jadi tempat dia di dalam neraka tu nanti orang neraka ambil. Kalau orang yang masuk neraka, tempat dia dekat neraka tu, tempat dekat syurga tu, orang masuk syurga ambil. Itu salah satu, itu di antara maksud mewarisi syurga. Dalam erti kata lain, mewarisi syurga membawa maksud kepada syurga tu memang Allah akan beri. Maksudnya seperti mana kita faham dapat harta pusaka, harta waris tu, kita memang akan dapat. Tak perlu naik mahkamah dah, sebab harta pusaka memang termaktub dah di dalam Quran macam tu kan. Dah ada hukuman dia kat situ dah.
Seperti mana kita akan mewarisi syurga. Mana syurga ni memang Allah Ta'ala akan wariskan dia. Memang Allah akan beri kepada orang-orang yang ada sifat tadi itu. Ulaika hum. Seperti yang dibahas oleh para ulama tafsir. Okey. Tetapi ayat 10 tu Allah tidak cerita lagi. Mereka akan mewarisi siapa? Tertanya-tanya. Maka ayat nombor 11 kata, mereka akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka akan mewarisi Al-Firdaus, iaitu syurga. Okay. Mereka akan mewarisi Al-Firdaus. Firdaus itu apabila masuk macam mana? Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalam syurga tersebut. Okay. Jadi kita dah faham mewarisi. Saya tak perlu nak jelaskan lagi. Sekarang kita nak tengok kepada isu apa makna Firdaus. Okay. Kenapa dengan syurga Firdaus? Okay. Tengok dekat nota tu. Bawah sekali tu ada. Okay. Apa makna syurga Firdaus? Okay. Jannah. Okay. Jannah. Okay. Kita tengok dulu apa makna Firdaus ya. Okey. Dalam bahasa Arab, perkataan Firdaus adalah bermakna lembah yang subur. Kalau fardasah artinya luas. Dan daripada perkataan tersebutlah munculnya perkataan mufardasah, iaitu menunjukkan luasnya sesuatu. Daripada perkataan mufardasah munculnya perkataan Firdaus. Maksudnya dari sudut bahasa Arab, Firdaus itu bermaksud apa? Lembah yang subur, yang luas. Itu dari sudut bahasa dulu. Okay. Dia kalau bincang bab syurga saja kan. Dia kalau bincang bab syurga, memang dia akan kaitkan dengan tempat yang ada pohon-pohon, pokok-pokok. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Apabila sebut jannah saja, dia mesti ada maklumat ni. Kalau jannah ni, kita tengok dekat sini. Digunakan untuk menunjukkan bustan, iaitu kebun yang memiliki pepohon dan pohon purba. Ini memang pasti. Syurga ni dia tempat yang ada pokok-pokok, yang ada pohon-pohon. Okey. Lepas tu kalau masuk pula perkataan Firdaus, dia maksudnya lembah yang subur dan luas tadi. Itu dari sudut bahasa dia. Okey. Untuk lebih faham lagi, mari kita tengok, mari kita fahami apa yang ditafsirkan oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Maka Nabi SAW telah menyebut dalam hadis riwayat Bukhari, apa tu Firdaus. Nabi kata, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ فِرْدَوْسِ. Nabi kata apa? Jika kamu berdoa kepada Allah, mintalah syurga Firdaus. Minta pada Allah. Nak minta syurga, minta syurga Firdaus. Lepas tu kena minta syurga. Okey. Kenapa? Kenapa? Kerana kata Nabi, فَإِنَّهُ أَوْثَةُ الْجَنَّةِ. Sebab ia adalah syurga yang terbaik. Perkataan awsatu ni, kita tidak terjemah dia tengah-tengah. Tapi ia membawa maksud yang terbaik. Yang terbaik. Wa'alal jannah, paling tinggi. Urahu fauqahu arsyur rahman. Di atas syurga itu terdapatnya arasy Allah Ar-Rahman. Okey. Lepas tu wa minhu, dan dalam syurga itu tafajjaru anharul jannah, terpancarnya sungai-sungai. Okay. Maknanya syurga Firdaus, syurga tingkatan yang paling tinggi. Paling tingkatan yang terbaik sekali. Sebab tu kalau minta pada Allah, minta yang terbaik. Janganlah pula doa, aku tak layak nak masuk syurga, tapi aku tak nak masuk neraka.
Jangan macam tu. Doa, minta pada Allah. Ya Allah, kan? Sebutlah nama-nama Allah Husna. Kurnialah kepada aku syurga Firdaus, ya Allah. Kurnialah kepada aku syurga Firdaus, ya Allah. Jauhkanlah aku daripada azab api neraka-Mu, ya Allah. Minta syurga, minta jauh daripada api neraka. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari. Setakat ni saya jumpa maklumat inilah. Setakat inilah, wallahu ta'ala alam, kadang ada maklumat lain. Saya jumpa maklumat Firdaus memang tajuk ni je. Memang jumpa di antara nas yang menyebut memperincikan Firdaus yang ini. Awsatul jannah yang paling terbaik, wa'alal jannah yang paling tinggi. Di atas syurga tu adanya aras Allah Ar-Rahman. Bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, maka kita habislah tentang syurga Firdaus yang Allah Ta'ala akan warisinya kepada orang-orang yang memiliki 6 sifat orang yang beriman. Beriman tadi tu bukan, kena faham elok-elok, kita dah kupas panjang ya. Kena jaga, dia yang beriman tu dia menggunakan perkataan yang sentiasa tadi tu. Nak dapat yang terbaik, maka sentiasa tu kena ada. Sentiasa khusyuk, khasyi'un. Jelas ya dekat maklumat tersebut. Supaya kita memahami tentang syurga Firdaus. Okey, kalau kita tengok dekat nota 1, saya kata balik kat nota 1 ya, tidak. Ada ayat dia sebelum ni. Okey. Orang beriman ni, tuan-tuan tolong bulatkan perkataan ni, sangat penting. Perkataan ni dia adalah kata nama pelaku tu. Khasyi'un, orang yang sentiasa khusyuk. Khusyuk ni bukan kadang-kadang sentiasa khusyuk, jadi kita kena usaha supaya selalu dapat khusyuk dalam semua solat. Bersebut dalam semua solat. Okey, sentiasa apa? Sentiasa khusyuk. Lepas tu apa lagi? Kita baca pada ayat nombor 3. Tengok dekat ayat nombor 3. Dia kena sentiasa apa? Mu'ridun. Sentiasa berpaling daripada yang sia-sia. Anil lagwi mu'ridun. Lepas tu, dia apa lagi? Dia buat apa lagi? Lepas tu, dia orang yang apa? Orang yang dia orang yang apa? Orang yang fa'ilun. Sentiasa mengerjakan, melakukan. Fa'ilun. Bukan tahun ni bayar, tahun ni tak bayar, tahun ni buat, tahun ni tak buat. Tak. Dia sentiasa. Sebab tu kalau tengok pada setiap penghujung ayat dalam Suratul Mukminun, kita akan jumpa kata nama yang menunjukkan sentiasa. Yuhafizun. Ra'un. Itu semua kata nama yang menunjukkan selalu sentiasa. Okay, cukuplah maklumat tersebut. Moga-moga kita dapat manfaatnya. Okey, sekarang kita nak pergi kepada maklumat ayat lain. Okey, kita nak pergi kepada maklumat ayat lain. Cuma ayat lain ni, tuan-tuan dapat tak nota yang saya bagi tentang nota bentuk PowerPoint tu? Dapat tak? Dapat. Okey, macam ni. Waktu kita pada dekat pukul 12. Okey, maksudnya begini. Ayat yang kita akan belajar lepas ni, sekejap saya nak besarkan sikit maklumat ni sekejap ya. Jadi kasih sekejap. Okey, kita nak belajar apa? Okey, lepas ni kita nak belajar maklumat ni. Ni. Okey. Kita nak belajar ayat ni. Ayat 12 dengan ayat nombor 16 terlebih dahulu. Okey. Tapi kita mesti ingat tak dekat pengenalan dulu. Masa kita belajar dekat pengenalan, kan kita jumpa tak kotak ni. Kan? Okey, dia begini. Ayat 12
sampai ayat 22, bukti-bukti keagungan Allah. Okey. Bukti-bukti keagungan Allah ni, kenapa Allah Ta'ala nak membuktikan dia tu maha agung, dia tu maha kuasa? Apa perkaitan, kan? Tadi kita jumpa ayat 1, kita dah belajar. Sampai nombor berapa? Sampai nombor 11. Ayat 1 sampai nombor 12 ni isu apa? Isu tentang apa? Isu tentang manusia yang taat pada Allah. Betul tak? Kan? Ada berapa sifat? Ada 6. Apa perkaitan? Lepas cerita ayat 1 sampai 11 tadi, masuk syurga, orang yang taat yang ada 6 ciri tadi, kenapa selepas ayat 12, selepas ayat 11, Allah bawa isu ini? Apa perkaitan dia? Kenapa? Kita belajar surah Mukminun ni, lepas kita belajar nombor 11 tadi, tiba-tiba lepas tu Allah akan bawa kita kepada ayat 12 sampai 12 untuk membuktikan keagungan Allah. Apa perkaitan dengan ayat sebelum tu? Apa perkaitan tentang memelihara solat, tunai zakat, jangan buat benda sia-sia, memelihara kehormatan, khusyuk dalam solat? Apa perkaitan ayat itu dengan ayat yang ke-12 dan 22 yang fungsinya nak menunjukkan kehebatan Allah, keagungan Allah? Macam mana kita nak kaitkan dia? Apa hubung kait dia? Hubung kait dia adalah ayat 12 dan 22 ni dia nak beritahu kepada kita, kan. Kalau orang tanya, kenapalah sembahyang aku kena sentiasa khusyuk? Kenapa nak kena tunai zakat? Kenapa nak kena jaga perkataan, jauh benda sia-sia? Kenapa solat kena sentiasa dipelihara? Maka ayat 12 dan 22 bagi tahu. Sebab apa? Kenapa kau kena buat 6 sifat tadi tu? Ayat 12 dan 22 bagi tahu. Kerana kata Allah, akulah cipta korang. Sebab ayat 12 sampai 16 nanti Allah cerita macam mana Allah cipta kita. Faham tak? Ayat 17 sampai 22 Allah Ta'ala cerita tentang alam semesta. Jadi ayat 12 dan 22 ni sebenarnya memberikan jawapan kepada kita kenapa kita mesti buat 6 perkara tadi tu. Bukan semata-mata kerana kita nak berjaya, kan? Tetapi inilah jawapan dia. Jadi ayat 12 sampai 22 ni adalah dalil yang menunjukkan kenapa kita kena buat semua 6 perkara tadi. Kerana Allah lah yang ciptakan kita tau. Ni kita akan kupas ayat 12 sampai 16. Lepas tu kita belajar tentang alam semesta. Okey. Ataupun dari sudut pandang lain, ayat 12 sampai 12 ni sebenarnya adalah dalil-dalil kepada keesaan Allah. Ini dalil dia. Keesaan Allah. Dalil tauhid lah. Dalil tauhid dekat sini. Itu jawapannya. Supaya tuan-tuan tidaklah nampak seperti ayat 12 dan 22 ni dah tajuk lain. Memanglah tajuk lain, topik lain. Tetapi dia ada perkaitan. Ayat 12 sampai 22 sebenarnya nak membuktikan Allah tu dia Maha Esa. Dialah satu-satunya Tuhan. Apa buktinya? Ada bukti pada penciptaan manusia, ada bukti pada alam semesta. Nanti kita akan belajar pada minggu depan. Dalam masa yang sama, ayat-ayat ni bagi jawapan. Kalau Allah dah ciptakan kamu, ya, Allah dah beri segala-galanya kepada kamu, kamu buktikanlah terima kasih kamu kepada Allah Ta'ala tu.
Macam mana nak buktikan terima kasih kepada Allah Ta'ala tu? Buatlah ketaatan kepada Allah. Buat ketaatan kepada Allah tu dengan apa? Jaga sembahyang tu, sembahyang khusyuk dan sebagainya. Okey, kita belajar insya-Allah pada minggu depan. Saya ada bagi nota ni kan. Tapi nanti insya-Allah saya akan bagi nota yang lain juga. Ni kita ada nota tentang ni tak? Dapat tak nota yang saya bagi nota ni? Ni. Allah, hilang pula gambar dia. Nota pasal penciptaan manusia tu. Ada Dapat kan? Ustaz. Dapat. Ya. Minggu depan kita akan belajar panjang lebar tentang tanah. 5 peringkat kita daripada tanah. Lepas tu kita akan belajar tentang beberapa peringkat kita daripada air mani. Dalam Quran panggil nutfah tu apa? Ada 4 fasa jenis air mani. Kita akan belajar. Okey. Lepas tu kita akan ceritalah tentang daripada mula Allah cipta Nabi Adam sampailah kepada kita semua jadi orang. Sebab itu kita dah sebut pada minggu lepas, pada minggu awal-awal ya, waktu pengenalan dulu. Surah yang paling lengkap menyebutkan tentang fasa-fasa kita panggil biologi manusia ni, ia berada pada suratul Al-Mu'minun dan juga dalam surah Al-Hajj lah. Dia akan timbul persoalan, mengapa perincian kejadian manusia dari sudut ilmu biologi ni Allah letak dalam suratul Mu'minun. Kenapa? Ini yang kita akan rungkaikan isu ini pada kuliah yang akan datang. Cuma saya minta tuan-tuan dan puan-puan baca dulu nota dalam bentuk PowerPoint yang telah saya beri dalam bentuk PDF, baca dulu dan saya akan bagi nota tambahan lagi pada minggu hadapan. Jadi surah Al-Mu'minun ni yang kita akan belajar ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 12 sampai 14. Okey. Ayat ni kita akan jumpa ada 7 fasa dari sudut ilmu biologi manusia ni. Yang pertama kita akan belajar daripada tanah, tin. Nanti kita akan kupas kenapa Allah guna tin dekat sini. Tin ni apa? Lepas tu nutfah, air mani, ni kita akan kait dengan sperm. Okey. Lepas tu alaqah, kita akan kaitkan dengan zigot kan. Zygot ke zigot, saya dah lupa sains. Masa SPM dulu alhamdulillah sains saya 1. Okey. 3 alaqah. Lepas tu nombor 4 kita masuk fasa mudrah. Mudrah. Mudrah ni seketul daging. Lepas tu izama, tulang. Lepas tu lahma, Allah tak daging. 7 ayat ni. Ni 7. Ada 7 fasa. Sebab tu kalau nak belajar ilmu biologi manusia, surah yang tak boleh ditinggalkan adalah Al-Mu'minun. Tapi isunya kan, kenapa fasa-fasa kejadian manusia lengkap daripada tanah, air mani sampai jadi orang, boleh hidup, dapat roh, jadi orang yang lengkap. Maklumat tu ada dekat Al-Mu'minun. Itulah yang kita kena cari. Kenapa? Dekat Al-Mu'minun. Okey, insyaAllah. Ya, baca dulu nota yang saya ada berikan. Jadi dekat nota tu nanti baca dekat situ, nanti kita akan dapat belajar tentang 5 jenis tanah. Tin ni adalah tanah yang peringkat nombor 2. Nanti kita akan belajar. Siapa yang dah ikut kelas Nabi Adam, dia tahulah 5 peringkat jenis tanah. Kita kena tekankan, kita tak boleh dipisahkan dengan tanah. Tak boleh dipisahkan dengan tanah. Okey. Lepas tu, kita akan belajar ada 4 fasa jenis nutfah air mani. Quran panggil apa 4 fasa tu? Nanti saya akan terangkan. Okey, 4 fasa sperm tu. Lepas tu kita kupas alaqah ni apa.
Okey, ya, insya-Allah. Moga-moga dengan kita belajar ayat 12 sampai ayat 14 ni dapat mengembalikan kita kepada kita ni siapa dan dapat mengembalikan kita kepada kita perlu buat apa dengan Allah. Okey ya, insya-Allah kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, ada sebarang pertanyaan, kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf. Jika ada mana soalan yang tak dapat nak berikan. Okey, kejap. Dan soalan di ruang chat, Ustaz. Okey, ada soalan dari ruangan chat. Apa beza orang beriman dengan orang yang bertakwa seperti yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Okey. Jawapannya dia boleh dapat dalam surah Al-Baqarah. Ayat yang awal-awal dalam surah Al-Baqarah. Apa beza takwa dengan orang beriman? Okey. Saya tunjukkan jawapan dia. Tapi saya tak ulas panjang lebar lah. Saya tunjukkan jawapan dia saja. Okey. Siapa yang ada ikuti tadabbur surah Al-Baqarah dulu, yang ada dibuat dengan Nia dulu, ada jawapan dia. Ya, macam ni jawapan dia. Okey. Sekejap ya. Panjang pula jawapan dia. Okey. Dia begini. Jawapan dia adalah, okey. Kalau kita tengok dalam surah Baqarah kan. Dalam surah Baqarah, Allah sebut beriman dulu ke Allah sebut takwa dulu? Kita belajar dalam 5 ayat awal surah Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan? Kita jumpa bertakwa dulu. Lil al-muttaqin. Apa ciri al-muttaqin? Apa ciri al-muttaqin? Alladzina yu'minun. Alladzina yu'minun. Maknanya orang yang bertakwa, ciri dia beriman. Maknanya apa beza beriman dengan orang bertakwa? Beza iman dengan takwa, iman adalah jalan. Maknanya ciri orang bertakwa, iman. Faham tak? Kena bezakan apa beza iman dengan takwa? Iman, siapa beriman, dia adalah orang bertakwa. Tapi ciri orang bertakwa bukan hanya pada iman. Faham tak? Ciri orang bertakwa ni mudah je. Ciri orang bertakwa ni iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ciri orang beriman tu yang amanu wa amilus solihat. Itu orang bertakwa. Okey, jelas ya? Okey. Sebab tu kena tahu apa makna takwa. Okey, takwa mudahnya macam ni. Takwa ni adalah dia merujuk kepada kita mencari jalan, kita mencari sesuatu untuk lindung diri kita daripada Allah murka, daripada Allah masukkan kita kepada api neraka. Itu yang selalu dikaitkan dengan takut. Tapi dia bukan takut saja. Dia bukan sekadar perasaan takut, bukan sekadar takut saja. Tapi dia cari jalan. Macam mana nak elak daripada apa yang dia takut. Faham kan? Jadi kalau kita takut Allah, kita kena cari jalan. Macam mana kita nak lari daripada takut Allah tu? Maksudnya, kita takut Allah kalau Allah azab kita. Jadi cara macam mana kita nak cari jalan supaya Allah tak azab kita? Jalan dia apa? Yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu jawapan dia. Jadi apa beza iman dengan takwa? Iman adalah jalan, adalah cara nak membuktikan ketakwaan. Itulah
perbezaan dia. Secara ringkas yang dapat saya jawab pada soalan yang ditanya. Okey. Kita ada soalan lain tak ada? Kita sambung minggu depan ya. Ya. Kak. Permintaan daripada jemaah lah Ustaz untuk kita letakkan Al-Fatihah pada suami dia baru meninggal, tak Masdian. Kat Mas ya, sekejap ya. Okey, kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب في النار. Ya Allah, ampunkanlah dia dan rahmatilah dia. Ampunkanlah dia ya Allah dan selamatkanlah dia. Muliakanlah tempat persinggahannya dan luaskanlah tempat maksudnya. Basuhkanlah dia ya Allah dengan air, dengan salji dan embun ya Allah.
Sucikanlah dia ya Allah daripada segala kesalahan sebagaimana disucikan pakaian putih daripada segala kekotoran. Gantikanlah rumahnya ya Allah dengan rumah yang lebih baik. Gantikan ahli keluarganya ya Allah dengan ahli keluarga yang lebih baik. Dan pasangannya ya Allah dengan pasangan yang lebih baik. Masukkanlah dia ya Allah ke dalam syurga dan peliharakanlah dia ya Allah daripada fitnah kubur dan azab api neraka. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang mati di kalangan kami, orang yang ada bersama kami dan orang yang tiada bersama kami, orang yang muda dan orang yang tua di kalangan kami, serta orang lelaki dan orang perempuan di kalangan kami. Ya Allah, sesiapa yang Engkau biarkan hidup di kalangan kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Dan sesiapa yang Engkau matikan di kalangan kami, maka matikanlah dia dalam keimanan. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami daripada memperolehi pahalanya dan janganlah Engkau sesatkan kami sesudahnya. Allahumma inna fulabana bin fulanin fi dhimmatika wa hablil jawarik faqihi min fitnatil qabri wa adhabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq Allahumma faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya jika si fulan bin si fulan ini, sesungguhnya jikalah suami kepada Puan Mazlian itu dalam tanggunganmu ya Allah dan perlindunganmu ya Allah, peliharalah dia ya Allah daripada fitnah kubur. Peliharalah dia ya Allah daripada siksa neraka. Engkau adalah yang menunaikan janji dan Engkau maha benar. Ampunilah dia ya Allah. Belas kasihanilah dia ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqihi bi rahmatika ridaka wa qihi fitnatil qabri wa adhabah wafsah lahu fi qabrihi wa jaffal arda man jambayhi wa laqihi bi rahmatikal amna man min azabika hatta tab'asahu ila jannatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika dia itu adalah seorang yang melakukan kebaikan, maka tambahkanlah kebaikan kepada dia. Dan sekiranya dia adalah seorang yang melakukan kejahatan ya Allah, maka ampunkanlah dia. Berikanlah kepadanya keredoanmu ya Allah dengan sifat rahmat yang ada padamu. Peliharalah dia daripada fitnah kubur. Peliharalah dia daripada azab kubur. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ruangkanlah bumi daripada menghimpit tubuhnya ya Allah. Berikanlah kepadanya ya Allah keamanan daripada menerima azabmu dengan sifat rahmatmu sehingga engkau menghantarnya masuk ke dalam syurgamu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah,
wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sebarang dosa, melainkan Engkau mengampunkan kami. Tiadalah sebarang kebuntuan, melainkan Engkau melapangkan kami. Tidak juga hutang piutang, ya Allah, melainkan Engkau berikan kami jalan untuk menyelesaikannya. Dan tidak juga sebarang hajat di dunia maupun hajat di hari akhirat, melainkan Engkau menyempurnakannya. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita jumpa nanti insya-Allah pada kelas yang akan datang. Kita ucapkan takziah kepada Puan Maslian sekeluarga. Ya, setiap Allah Ta'ala berhak memberikan sesuatu, Allah Ta'ala berhak untuk mengambil sesuatu. Setiap sesuatu itu telah ditentukan waktu dan tempohnya. Maka bersabarlah dan harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas ujian ini. Saya mohon maaf kepada semua tuan-tuan dan puan atas salah silap saya, kekurangan saya. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada kumpulan Ahsanul Amala di atas penganjuran majlis ilmu yang ada pada pagi ini. Saya serahkan majlis kepada Kak Syida untuk menutup. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Syidah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan itu berakhir sesi kita pagi petang hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada sesi seterusnya pada minggu hadapan dengan dengan itu Ustaz tasbih kafarah dan juga soal as. Terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kita. Terima kasih. Terima kasih Syida. Terima kasih.